Kita tahu, aku bukan keluar cari duit. Duit dah tetap untuk aku, berapa banyak akan Allah bagi. Dah, itu tak perlu cari. Aku keluar, aku mencari sebab untuk dapat duit. Aku mencari sebab. Allah suruh aku berusaha. Berusaha itu adalah sebab. Kerana dijadikan takdir dengan sebab. Aku memenuhi tanggungjawab sebagai seorang hamba Allah untuk berusaha mendapatkan asbab kepada rezeki. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, maka bila kita sebut beriman kepada takdir, ada 4 perkara yang kita kena percaya dan faham. 4 rukun takdir ni, 4 perkara dalam takdir yang kita nak kena faham. Pertama, iaitu kita kena beriman bahawa segala takdir telah ditulis oleh Allah. Alkitab. Beriman bahawa takdir telah ditulis. Yang kedua, kita bila beriman kepada takdir Allah, kita kena yakin dengan ilmu Allah, pengetahuan Allah mengatasi masa dan akan datang sebelumnya dan selamanya. Allah sudah mengetahui. Kedua, beriman dengan ilmu Allah. Allah mengetahui segala-galanya. Wa huwa alimun qabir, maha mengetahui lagi maha pakar. Allah tahu apa yang telah berlaku dan apa yang akan berlaku. Ma sayakun, benda yang akan terjadi pun Allah dah tahu. Beriman dengan ilmu Allah. Orang-orang Syiah, salah satu kesesatan akidah mereka, mereka tak percaya Allah mengetahui benda yang akan jadi. Mereka tak percaya. Dalam akidah Syiah, akidah ahli bid'ah, seperti golongan Syiah, seperti golongan Qadariyah, mereka mengatakan pengetahuan Allah hudus. Hudus ni maknanya Allah mengetahui apa yang berlaku setakat ini sahaja. Benda esok, benda yang belum berlaku, Allah tak tahu. Sebab Allah belum jadikan lagi. Ini adalah kepercayaan batil. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa Allah mengetahui apa yang telah berlaku, apa yang sedang berlaku dan apa yang akan berlaku. Yang ketiga, apabila kita beriman dengan qadar Allah, takdir Allah, kita wajib beriman dengan masyiah, iaitu kehendak Allah. Beriman dengan iradah Allah, bahawa segala yang berlaku terjadi dengan kehendak Allah. Fa iza arada syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Bila mana Allah mengkehendaki sesuatu terjadi, maka akan jadi. Maka sebab itu semua perkara berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu kalau kita ditimpa musibah, termasuk sunnah bila kita ditimpa musibah untuk membaca qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Qaddarallah, takdir Allah, apa yang Allah tetapkan pasti terjadi. Maka sunnah bila sesuatu menimpa kita, kita tak rancang. Kita diajar oleh Nabi dalam hadis yang sahih, qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Ketetapan Allah, takdir Allah, segala yang terjadi pasti ditetapkan oleh Allah. Qaddarallah wa ma syaa, apa yang Allah kehendaki, fa'ala, pasti akan terjadi. Pasti buat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dan yang keempat ialah al-qalb. Bila beriman dengan takdir, ada 4 perkara kita kena yakin. Pertama, kitab, segala takdir tertulis. 2, kita kena beriman dengan ilmu Allah. Ketiga, beriman dengan kehendak Allah. Dan yang keempat ialah kita kena yakin dan percaya Allah menciptakan segala-galanya, baik dan buruk. Allah menciptakan semua perbuatan kita, yang baik dan yang buruk, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma termasuk adab dalam akidah, kita tidak menyandarkan keburukan kepada Allah. Walaupun Allah yang menciptakan keburukan,
kita tidak sandarkan keburukan itu kepada Allah. Itu termasuk adab seorang yang beriman. Maka sebab itu para asatizah, ustaz-ustaz dia sebut, kullu hasanatin faminallah, setiap benda yang baik itu datang daripada Allah, dan apa yang buruk itu datang dari diri saya, kan ustaz-ustaz dia sebut, kan. Itu maksudnya apa? Maksudnya semua baik buruk sebenarnya Allah cipta, tetapi termasuk adab kita tak sandarkan keburukan kepada Allah. Sebab tu kita sebut segala benda yang baik datang dari Allah, yang buruk itu dari diri saya. Hakikatnya kedua-duanya datang dari Allah. Macam tu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka sebab itu tuan-tuan, apabila kita bermuhasabah, kenapa umat Islam pada hari ini asyik bergaduh, kita bertekak, kerana kita menjadikan Al-Quran bukan untuk diamalkan, tetapi untuk diperdebatkan. Kita bukan kaum beramal, kita kaum bercakap. Sebagaimana disebut dalam hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Begitu juga hadis daripada Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain. Yang salah satunya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW menyebut tentang kedatangan khulufun, umat akhir zaman, generasi selepas salaf. Yang mana kata Nabi SAW, ciri-ciri mereka, yaqulun ma la yaf'alun, yaqulu ma la yaf'alun. Mereka bercakap apa yang mereka tak buat. Wa yuf'alun ma la yu'marun, dan mereka buat perkara yang tidak disuruh untuk mereka buat. Inilah dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sebut tentang generasi zaman kita. Yaqulun ma la yaf'alun, kita cakap tapi tak buat. Wa yuf'alun ma la yu'marun, wa yaf'alun ma la yu'marun, dan kita buat benda yang tak disuruh buat. Nabi dan para sahabat